Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Qala'idul Jawahir yang dikarang oleh al-alim Allama Syekh Muhammad ibn Yahya Tadafil Hanbali radhiyallahu anhu pada menceritakan riwayat hidup Sultanul Awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kita dah sampai pada muka surat 23. Di penulis berkata, diriwayatkan dengan bersanad kepada Syekh Abu Bakar Ibn Hawar. Moga-moga Allah memberi kemanfaatan kepada kita dengannya. Sesungguhnya Syekh Abu Bakar berkata dalam majlisnya pada satu hari bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, dia berkata akan terzahir di Iraq seorang lelaki dari kalangan bangsa Ajam, maksudnya orang yang tidak bertutur di dalam bahasa Arab. Alil manzilah, amat tinggi kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Namanya ialah Abdul Qadir. Maknanya kita maklum Syekh Abdul Qadir dilahirkan pada tahun 470 Hijrah. Jadi Syekh Abu Bakar Ibn Hawar, dia ialah ulama kurun kelima yang telah meninggal sebelum daripada tarikh kelahiran Syekh Abdul Qadir. Jadi dia menceritakan tentang masa yang akan datang. Jadi dia kata nama orang tersebut ialah Abdul Qadir dan dia akan menetap di kota Baghdad. Dan Abdul Qadir tadi radhiyallahu anhu akan berkata, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillahi ta'ala. Maksudnya Syekh Abu Bakar Ibn Hawar, dia sendiri telah memberitahu bahawa apabila Syekh Abdul Qadir Jailani terzahir, dia akan berkata, sesungguhnya tapak kakiku ini berada di atas tengkuk semua wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kesemua wali Allah pada zaman tersebut akan menundukkan kepadanya. Dialah wali Allah yang tunggal di zamannya. Jadi sedikit tentang Syekh Abu Bakar Ibn Hawar yang menceritakan tentang masa hadapan kehadiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abu Bakar Ibn Hawar ni, dia asalnya ialah seorang perompak di jalanan bersama dengan kumpulannya. Satu hari dia tadi mendengar seorang perempuan berkata kepada anaknya, wahai anakku, hendaklah kamu tadi berdiam diri kerana Ibnu Hawar dan kawan-kawannya berada berdekatan dengan kita. Jadi apabila dia mendengar perkataan tersebut, dia berkata, sesungguhnya manusia takut kepada aku, tetapi aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia serta-merta bertobat dan berasa amat bersalah kerana menderhakai Allah dengan maksiat. Kemudian dia mencari di kota Baghdad. Maksudnya Syekh Abu Bakar Ibn Hawar tadi mencari di kota Baghdad guru untuk dia tadi menuntut ilmu di tangannya, tetapi dia tidak menjumpai mana-mana syekh yang zahir. Maka di satu hari dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi berkata, daku ialah nabimu dan di sebelah baginda SAW ada Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq. Maka Nabi berkata, ini ialah syaikhuka, Abu Bakar ni ialah guru kepada kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memakaikan jubah kepada Syekh Abu Bakar Ibn Hawar tadi, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakaikan kopiah di atas kepalanya. Jadi Syekh Abu Bakar tadi, apabila dia bangkit saja daripada tidur, maka dia melihat kedua-dua pakaian tersebut berada di atas badannya. Dan Rasulullah berkata kepadanya, hendaklah kamu tadi menghidupkan tarekatku yang telah pupus di zaman ini. Jadi itulah keagungan Syekh Abu Bakar Ibn Hawar radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya Syekh Islam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Asqalani. Maksudnya orang bertanya kepada Ibn Hajar
tentang perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapak kakiku ni berada di atas setiap wali-wali Allah. Maka Ibnu Hajar berkata, selepas dia tadi mensyarahkan dengan syarah yang panjang, maka dia berkata, zuhurul khawariqi, terzahirnya perkara-perkara yang menyalahi adat di atas manusia, waqi'atun ialah perkara realiti yang berlaku, la yunkiruha illa mu'anidun, tidak mengingkari ni melainkan orang yang amat degil sahaja. Dan dikata telah imam-imam di dalam akidah telah menyatakan syarat-syarat dan panduan untuk kita membezakan perkara yang menyalahi adat, untuk kita bezakan keramat dengan istidraj yang berlaku kepada orang yang fasik. Jadi dikata sekiranya perkara tadi yang menyalahi adat berlaku di atas seseorang, yang seseorang tadi berada di atas minhajul mustaqim, di atas jalan yang lurus, fahiya karamatun, maka ianya ialah keramat. Syekh Abdul Qadir, seperti mana Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Hajar sendiri, apabila dia nak memberi contoh tentang keramat yang diterima, keramat yang terzahir di sisi wali Allah, dia sendiri memberi contoh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Sultan Ulama Syekh al-Islam Izzuddin Ibn Abdul Salam telah berkata, tidak pernah sampai kepada kami keramat seorang pun daripada wali-wali Allah secara mutawatir, maksudnya diriwayatkan oleh jemaah yang amat ramai, seperti mana keramat yang sampai kepada kami daripada Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Jadi Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata, Syekh Abdul Qadir walaupun terzahir keramat dan berbagai perkara yang ajaib, kana hadiral hissi, dia tetap berada dalam keadaan sedar, berpegang dengan kaedah-kaedah syariat, dan dia sentiasa mengajak manusia kepada syariat, dan dia menjauhkan manusia daripada menyalahi syariat, dan dia tadi mengajak manusia, memenuhkan masa-masa manusia untuk mengamalkan syariat Nabi Muhammad, di samping dia sendiri berpegang teguh dengan ibadat, mujahadah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani, di samping dia mengajak manusia menghidupkan syariat, dan dia sendiri mujahadah dan beribadat, wa mazaja zalika bi mukhalatati syaghili anha ghaliban kal azwaji wal aulad. Maksudnya ini ialah ayat yang dinyatakan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Dia kata, di samping tugasan kerja yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani berdakwah dan sebagainya, dia mencampurkan perkara-perkara lain yang sepatutnya di sisi manusia biasa akan mengganggunya daripada mengerjakan perkara dakwah. Kal azwaji, seperti isteri. Maksud kita maklum Syekh Abdul Qadir Jailani, dia berkahwin dengan 4 orang perempuan serentak. Wal aulad, dan anak-anak yang amat ramai. Jadi Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata, siapa yang berada di atas keadaan sedemikian, maksud bertugas dengan dakwah, mengajak manusia, diri sendiri kuat beribadat, mempunyai isteri yang ramai, anak-anak lagi nak dijaga, kana akmala min ghairihi, maka orang tersebut lebih sempurna daripada orang lain. Li'annaha sifatu sahibis syari'ati sallallahu alaihi wasallam. Kerana keadaan tersebut ialah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud kita maklum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menyempurnakan segala sudut kehidupan. Ibadatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dakwahnya kepada sahabat-sahabatnya, dan dirinya sendiri, keluarganya, isteri dan keadaannya. Jadi wali yang paling dekat kehidupannya dengan sifat kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata, ialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka disebab itulah Syekh Abdul Qadir berkata, tapak kakiku ini di atas tengkuk setiap wali Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak diketahui di zamannya mana-mana orang yang menyamainya pada menghimpunkan segala sifat-sifat kesempurnaan tersebut dan segala tujuan-tujuan yang agung yang telah kita bincangkan tadi, berdakwah, beribadat, mengajak manusia, menjaga isteri, anak-anak dan seumpamanya. Maka Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam berkata, tidak syak lagi bahawa sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani berhak untuk diagungkan. Sesungguhnya Allah memberi hidayat kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang amat lurus. Kemudian setengah ulama berkata, al-qadam, maksudnya tapak kakiku, yang dimaksudkan di dalam ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani, dimaksudkan ialah lafaz kiasan. Yang dimaksudkan ialah tarekatku. Maksud tarekatku ni adalah tarekat yang mempunyai kurniaan yang amat luas.
yang mempunyai adab yang amat sempurna. Maksudnya diberikan pembukaan hijab dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang amat singkat. Jadi setengah ulama berkata yang dimaksudkan dengan qadam tadi ialah jalan tarekatnya. Jadi kita sambung. Penulis kitab Qalaidul Jawahir berkata, Syekh Matar radhiyallahu anhu berkata, daku satu ketika berada di sisi guruku Tajil Arifin Abil Wafa bizawiyatihi di rumah suluknya. Jadi sekarang ni seorang syekh yang bernama Syekh Matar, dia akan menceritakan tentang keadaan gurunya semasa didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maknanya yang nak disebut sekarang ni ialah Syekh Abil Wafa yang digelar sebagai Tajul Arifin. Mana Syekh Abil Wafa ni pun di awal perjalanan hidupnya ialah orang yang melakukan maksiat. Tetapi apabila dia bertaubat, dia datang kepada gurunya Syekh Muhammad Shanbaki. Dia datang kepada gurunya dengan keadaan yang amat menyesal dan dia tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa 3 hari sahaja. Maksudnya guru dia berkata, hari pertama dia meninggalkan dunia, hari kedua dia meninggalkan syahwat dan hari ketiga dia meninggalkan akhirat dan hari keempat dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abil Wafa ni ialah salah seorang wali Allah yang amat agung di zamannya dari kalangan bangsa Kurdi. Jadi semasa Syekh Abil Wafa ni sedang berada di rumah suluknya, muridnya iaitu Syekh Matar berkata, kemudian Syekh Abdul Wafa berkata kepada muridnya, wahai muridku Syekh Matar, wahai Matar, kuncikan pintu. Apabila ada seorang pemuda dari kalangan yang bukan bangsa Arab datang untuk masuk kepadaku, hendaklah kamu menghalangnya daripada masuk. Maka Syekh Matar berkata, aku pun bangun. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani, yang masa ketika tu dia masih muda lagi, minta izin untuk masuk kepada Syekh Abdul Wafa. Fasta'zana Syekh, maka dia minta izin daripada Syekh Abdul Wafa, maka Syekh tak mengizinkan kepadanya untuk masuk. Dan aku melihat Syekh aku, iaitu Syekh Abdul Wafa tadi berjalan kuhulu kihli dalam rumah suluk tadi, kal munza'ish, seperti orang yang terganggu. Kemudian akhir sekali baru dia mengizinkan kepada Syekh Abdul Qadir. Dan apabila dia melihat saja Syekh Abdul Qadir jalan ini, maka dia berjalan kepada ini beberapa langkah dan dia memeluknya dengan masa yang amat panjang. Kemudian dia berkata, wahai Abdul Qadir, demi keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keagungan, aku tidak menghalang kamu daripada masuk. Di kali pertama kamu meminta izin, bukan aku halang tadi kerana mengingkari keagunganmu, tetapi kerana khasyatan minka, kerana aku sendiri amat takut kepada kamu. Jadi kita dapat tengok keadaan Syekh yang amat besar. Maksudnya Syekh Abil Wafa yang amat agung tadi. Maksudnya gurunya berkata, Syekh Muhammad Shanbaki dia berkata, semua guru-guru tarekat kebiasaannya berbangga dengan guru-gurunya sendiri. Guru aku ialah guru yang hebat, guru aku ialah guru yang mempunyai keramat. Tetapi guru kepada Abu Wafa dia berkata, aku ialah guru yang berbangga dengan muridku, kerana aku tidak pernah dikurniakan dengan murid yang seagung seperti kamu, wahai Abu Wafa. Jadi Syekh Abdul Wafa itu sendiri, yang digelar di zamannya sebagai Tajul Arifin, dia sendiri amat takut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya dia takut sekiranya tersalah adab. Maksudnya dia takut sekiranya tersalah perkataan ataupun terlanggar beberapa adab-adab di hadapan wali Allah Subhanahu wa taala yang amat agung. Kemudian Syekh Abdul Wafa berkata, tetapi setelah aku mengetahui kamu akan mengambil kemanfaatan daripadaku dan kamu akan memberi janji keselamatan kepadaku, maka barulah aku tadi mengizinkan kamu untuk masuk kepadaku. Dan seorang syekh yang lain, Syekh Abdul Rahman, dia berkata Syekh Abdul Qadir Jailani datang ketika dia masih muda lagi menziarahi guru kami Tajul Arifin Abil Wafa. Maka apabila Syekh Abdul Wafa tadi melihat saja Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dia akan bangun, berdiri dan dia akan berkata kepada orang yang hadir, qumu liwaliyillah, bangkitlah kamu kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tadi berjalan sehingga dia tadi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sekiranya siapa saja yang tidak bangun, dia akan kata, falyaqum liwaliyillah, hendaklah kamu tadi berdiri kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sentiasa anak-anak murid dia melihat, kenapa Syekh aku ni sangat mengagungkan pemuda yang datang ni, maka setengah murid ni bertanya kepada gurunya. Maka Syekh berkata, sesungguhnya bagi pemuda ni akan sampai satu waktu apabila dia tadi dizahirkan, maka seluruh manusia dari kalangan khawas dan dari kalangan orang awam akan memerlukan kepadanya.
dan sesungguhnya aku melihatnya berkata di Baghdad di sisi pada ketika ramai manusia dalam keadaan dia tadi ialah manusia yang benar. Dia berkata, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Sesungguhnya tapak kakiku ini berada di atas tapak kaki setiap wali Allah. Maksudnya yang di atas tadi yang menceritakan ialah Syekh Abu Bakar Ibn Hawar, dan di bawahnya Syekh Abdul Wafat sendiri, kan seorang wali yang agung yang sempat berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia sendiri berkata akan sampai satu masa Syekh Abdul Qadir Jailani akan mengeluarkan satu kenyataan bahawa sesungguhnya tapak kakiku berada di atas tengkuk setiap wali Allah. Maka semua wali-wali Allah di zaman tersebut akan tunduk kepadanya kerana dia tadi ialah kutub kepada mereka. Maka Syekh tadi memberi pesanan, faman adraka minkum dhalikal waqt falyalzam khidmatah. Siapa dari kalangan kamu wahai murid-muridku yang sempat bertemu dengan waktu tersebut, falyalzam khidmatahu, hendaklah dia tadi bersungguh-sungguh berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajibkanlah dirinya untuk berkhidmat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi itu kisah daripada Syekh Abdul Wafat Tajul Arifin. Dan seorang syekh yang lain, iaitu Syekh Maslamah Ibn Ni'mah As-Saruji. Mana Syekh Maslamah Ibn Ni'mah ni, dia juga meninggal dunia pada tahun 466 Hijrah. Maksudnya 3 tahun sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Maknanya dia tak sempat jumpa pun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi satu ketika, semasa Syekh Maslamah Ibn Ni'mah tadi masih hidup, ada seorang bertanya kepadanya tentang siapakah kutub. Maka Syekh Maslamah Ibn Ni'mah berkata, huwal ana bi Makkah mukhtafin. Sesungguhnya wali kutub sekarang ini berada di Mekah, sedang menyembunyikan dirinya, tersembunyi, la ya'rifuhu illa salihun, tidak diketahui, tak mengenalinya melainkan orang-orang yang soleh sahaja. Wa sayadhharu huna. Kemudian Syekh Maslamah Ibn Ni'mah dia kata akan terzahir di sini, dan dia mengisyaratkan kepada tanah Iraq. Seorang pemuda yang asalnya tidak bertutur dalam bahasa Arab, daripada keturunan Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Abdul Qadir, yang mempunyai keramat-keramat yang amat agung, dan dia lah kutub pada zamannya, dan dia adalah Ghawth pada zamannya, dan dia akan berkata dalam keadaan dia tadi berkata dengan keadaannya hak, dia berkata sesungguhnya tapak kakiku berada di atas tengkuk setiap wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kesemua wali-wali Allah di zaman tersebut akan berada di bawahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada semua wali-wali Allah Ta'ala dengan sebab keramat-keramatnya, dan siapa yang benar-benar mencintainya, menghormatinya, moga-moga Allah Ta'ala meredai Syekh Maslamah Ibn Ni'mah. Itu pengakuan daripada Syekh Maslamah sebelum kemunculan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan diriwayatkan daripada Syekh Ali Ibn Al-Hiti, dia menceritakan, dia kata, kana Syekhuna Abul Wafa. Maksudnya salah seorang murid lagi kepada Syekh Abdul Wafat. Dia berkata, guru kami Abdul Wafat sedang bercakap mengajar kepada manusia di atas kerusi. Maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke dalam majlisnya. Maka Syekh pun memberhentikan percakapannya, dan dia memerintahkan agar dikeluarkan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada majlis. Lalu dikeluarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh bercakap lagi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani masuk semula ke dalam majlis. Maka Syekh Abdul Wafat memberhentikan percakapannya dan memerintahkan agar Syekh Abdul Qadir Jailani dikeluarkan. Lalu dia tadi dikeluarkan. Kemudian Syekh bercakap. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani masuk pada kali ketiga. Maka Syekh Abdul Wafat turun dan memeluknya dan mencium antara dua matanya. Kemudian dia berkata kepada semua yang hadir, qumu li waliyillahi ya ahli Baghdad. Bangkitlah, maksudnya berdirilah kepada wali Allah yang agung ini, wahai seluruh ahli Baghdad. Aku tidak memerintah untuk dia tadi dikeluarkan sebagai menghina kepada dirinya, bahkan supaya kamu mengenalinya. Maksudnya, kenapa dia suruh keluar tadi? Supaya manusia ambil perhatian. Kenapa orang ni disuruh bangun? Kenapa orang ni disuruh keluar? Maksudnya dia suruh Syekh Abdul Qadir Jailani itu keluar masuk sebanyak 3 kali, supaya orang perasan siapa yang datang dan siapa yang keluar tadi. Jadi Syekh Abdul Wafat berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di atas kepala Syekh Abdul Qadir Jailani ada panji-panji yang telah melintasi keluasannya timur dan barat. Dan Syekh Abdul Wafat berkata, wahai Abdul Qadir, sesungguhnya zaman ini bagi kami akan sampai satu masa zaman tersebut kepada kamu. Sesungguhnya keseluruhan ahli Iraq akan diberikan kepada kamu, dan tiada satu binatang pun yang bersuara ataupun diam melainkan kerana dengan arahanmu, dan akan membunyikan suara sehinggalah hari kiamat.
Kemudian Syekh Abdul Wafaq memberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani sejadahnya, jubahnya, tasbihnya, dan satu dulang dan tongkatnya. Lalu ditanya kepada Syekh Abdul Wafaq, mengapa kamu tidak baiatkan Syekh Abdul Qadir Jailani? Maka dia kata, aku melihat di atas dahinya ada tanda bahawa dia adalah murid kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi. Jadi maksudnya ada guru yang lain, maksudnya dia tak ditakdirkan menjadi murid kepada Syekh Abdul Wafaq. Maka apabila telah selesai majlis tersebut, Syekh Tajul Arifin Abdul Wafaq pun turun daripada kursinya dan duduk di tangga yang terakhir daripada kursi tersebut dan memegang tangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia berkata, wahai Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya apabila sampai waktu kamu dilantik menjadi kutub, maka hendaklah kamu tadi mendoakan kepadaku. Dan itulah kisah antara Syekh Abdul Wafaq dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Umar Al-Bazzar berkata, sesungguhnya tasbih yang dihadiahkan oleh Syekh Abdul Wafaq kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sekiranya Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil tasbih tersebut dan meletakkannya di atas muka bumi, maka tasbih itu akan bergerak satu biji tadi secara sendirinya. Dan apabila meninggal dunia Syekh Abdul Qadir Jailani, tasbih tadi disimpan oleh Syekh Ali Al-Hiti. Dan sesungguhnya dulang yang telah diberikan tadi, tiada siapa pun yang menyentuh dulang tersebut, melainkan dia akan merasakan seolah ada elektrik daripada dulang tersebut. Dan Syekh Saleh Abu Muhammad Ibn Yusuf Al-Aquli, dia berkata, aku berniat untuk menziarahi Syekh Adi Ibn Musafir. Maka dia bertanya kepadaku, kamu ni daripada mana? Jadi dia kata, aku datang daripada Baghdad, daripada pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Syekh Adi bin Musafir berkata, bakhin, amat beruntunglah kamu. Sesungguhnya itu, Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ialah kutub bagi muka bumi, yang sesungguhnya sebanyak 300 wali Allah Subhanahu wa taala telah, dan 700 dari kalangan 300 wali Allah dan 700 daripada rijalul ghaib, sama ada yang sedang duduk di muka bumi ataupun yang sedang berada di udara, kesemua mereka menundukkan tengkuk mereka pada serentak. Tak kala Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin, sesungguhnya tapak kaki kena berada di atas tengkuk setiap wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku berasa amat gerun ataupun amat berasa amat hairan dengan kenyataan daripada Syekh Adi Ibn Musafir tersebut. Lalu setelah satu tempoh masa, aku menziarahi Syekh Ahmad Ar-Rifai. Maka aku menceritakan kisah tersebut, apa yang dicakapkan oleh Syekh Adi. Maka Syekh Ahmad Rifai berkata, Sadaqa Syekh Adiyun, sesungguhnya Syekh Adi telah bercakap dengan perkara yang benar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meredai mereka semua. Dan Syekh Majid Al-Kurdi berkata, tak kala Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tunggu tapak kakiku berada di atas tengkuk setiap wali Allah, maka tiada seorang wali pun di atas muka bumi pada zaman tersebut melainkan menundukkan tengkuknya, merendahkan diri dan mengakui, mengiktiraf kedudukan Syekh Abdul Qadir. Tidak tinggal satu tempat perimpunan daripada mana-mana tempat perimpunan jin-jin yang soleh, jin-jin Islam pada zaman tersebut, melainkan semua menyebut tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Dan orang jin-jin yang soleh berbondong-bondong datang menziarahi Syekh Abdul Qadir Jailani daripada seluruh pelosok dunia dalam keadaan berserah diri kepadanya, bertaubat di atas kedua tangannya dan bersesak-sesak di hadapan pintunya. Dan keadaan tersebut juga diceritakan oleh Syekh Matar dan Syekh Abdullah Ibn Syekh Abdul Qadir Jailani. Maksudnya ada seorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, adakah kamu menghadiri majlis yang bapa kamu berkata sesungguhnya tapak kakiku berada di atas setiap wali Allah? Maka anak kepada Syekh Abdul Qadir yang bernama Abdullah tadi berkata, ya, sesungguhnya majlis tersebut dihadiri oleh lebih orang, dihadiri oleh 50 orang syekh-syekh yang agung yang berada pada zaman tersebut. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani semasa dia mengucapkan kalimat tadi, dia bukan bercakapkan bersendirian dalam bilik atau seumpama, tapi dia semasa majlis yang besar yang dihadiri oleh syekh-syekh tarekat dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila Syekh Abdullah telah masuk ke dalam rumahnya, maksudnya anak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi,
Maka yang ada dalam majlis ini tinggal Syekh Mukarim, Syekh Muhammad Al-Khas, Syekh Ahmad Al-Auraini. Maka kami pun duduk bercakap. Maka Syekh Mukarim berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan hijab kepadaku. Pada hari Syekh Abdul Qadir Jailani berkata dengan ungkapan tersebut, tiada seorang pun yang telah diangkat baginya panji kewalian di seluruh muka dunia, sama ada di, tinggi ataupun rendah, melainkan menjadi saksi, bersaksi kepada panji ke kutubnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan menjadi ghaus pada zaman tersebut. Dan dipakaikan ke atas Syekh Abdul Qadir Jailani pakaian pentadbiran yang paling sempurna dalam kewujudan, dan tadi diberikan dengan panji syariat dan panji hakikat. Kemudian aku mendengar Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya tapak kakiku berada di atas tengkuk setiap wali Allah. Dan pada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani berkata ungkapan tersebut, semua wali-wali Allah sehinggakan abdal yang 10 wali khusus yang memerintah, yang digelar sebagai Salatinul Waqt, sultan-sultan pada zaman tersebut, 10 orang wali yang agung, kesemua mereka juga tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ditanya, siapakah 10 orang wali tadi tu? Dia kata Syekh Baqa Ibn Batun, Syekh Abu Sa'id Qaylawi, Syekh Ali Al-Hiti, Syekh Adi Ibn Musafir, Syekh Musa Az-Zawli, Syekh Ahmad Al-Rifa'i, Syekh Abdul Rahman At-Tafsunji, Syekh Abu Muhammad Abdul Basri, wa Hayat Ibn Qais Al-Harrani, wa Abu Madian Al-Maghribi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Khas berkata, dan Syekh Ahmad Uraini berkata, sadaqta, sesungguhnya benarlah apa yang kamu ceritakan tadi. Dan Syekh Abu Sa'id Al-Qaylawi berkata, tak kala Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sesungguhnya tapak kakiku ini berada di atas tengkuk setiap wali, maka Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan ke atas hatinya. Maka datanglah pakaian daripada Rasulullah SAW di atas tangan malaikat-malaikat muqarrabin, dipakaikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan semasa majlis tadi itu, dikata kat sini, dihadiri oleh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang terdahulu ataupun yang sama ada yang hidup di zaman tersebut, datang dengan jasad mereka, dan mana-mana wali yang telah meninggal dunia akan datang dengan roh-roh mereka. Dan sesungguhnya malaikat dan rijalul ghaib, maksudnya wali-wali Allah yang ghaib, mengelilingi majlis tersebut, berdiri bersaf-saf sehingga menutup pandangan di seluruh kaki langit, dan tiada seorang wali pun di muka bumi melainkan menundukkan tengkuknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dan Syekh Khalifah Al-Akbar berkata, aku melihat Rasulullah SAW di dalam tidur. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani telah berkata, tapak kakiku ini berada di atas tengkuk setiap wali Allah Ta'ala. Maka Rasulullah berkata, sadaqa Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya benarlah Syekh Abdul Qadir. Fakaifala, mengapakah tidak sedemikian? Wahwal qutbu wa ana ar'ahu, dialah kutub pada zaman tersebut, dan aku sendiri yang mendidiknya, aku sendiri yang menjaganya. Itulah mimpi yang dilihat oleh Syekh Khalifah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman, kemanfaatan kepada kita. Maksudnya apabila kita mendengar kisah-kisah sedemikian, hendaklah kita mengetahui bahawa Allah mencipta manusia tadi dengan darjat yang berbeza-beza. Masa ada dari kalangan manusia pada martabat Islam, dan ada dari kalangan manusia pada martabat iman, dan ada pada kalangan manusia pada martabat al-ihsan. Maka moga-moga apabila kita telah mengetahui dan kita telah meyakini perkara tersebut, maka hendaklah kita tadi selalu sentiasa menghormati mana-mana manusia yang kita jumpai, walaupun keadaannya kan seperti zahirnya seperti orang yang tidak menzahirkan kesolehan. Kerana apabila kita baca kisah-kisah syekh-syekh yang dinyatakan dalam kitab ni, sebahagian besar daripada mereka asal usulnya ialah orang yang berada di dalam maksiat. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemanfaatan, dan insya-Allah di sekiranya Allah izin nanti kita baca lagi tentang kisah-kisah wali-wali Allah yang menundukkan tengkuk mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jailani semasa Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan ucapan yang agung tersebut. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memelihara kita semua dan moga-moga Allah Ta'ala menghidupkan keyakinan kepada kekasih Allah di dalam diri kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.